Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mula dalam pukul 9 insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zufrina wa Maulana Muhammad. Bismillahi amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama, kita dapat bertemu pada malam ini. Ya Allah masih memberi kesempatan buat diri kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khas dan khususnya pada malam ini, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah, yang sedang melihat live dalam Facebook pada malam ini, yang sedang mendengar secara langsung pada malam ini, terima kasih kepada Kelab Rakan Islah, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral yang memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama kita berbual bicara dalam satu jangka masa yang singkat pada malam ini, insya-Allah. Bila sebut lau kana bainana, siapakah yang dimaksudkan dalam statement ini, dalam kalimah ini? Lau kana bainana. Sebentar lagi insya-Allah kita berbual bicara tentang lau kana bainana ini. Sebelum saya meneruskan program kita, bual bicara kita pada malam ini, saya mengajak semua kita insya-Allah, jom berselawat bersama ustazku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya para jemaah sekalian, para pendengar, para penonton sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah ya, sama-sama kita dapat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sempena khas khususnya program kita pada malam ini Maulidur Rasul atau Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, bila sebut Rabiul Awal, bila sebut bulan Rabiul Awal, ini bermakna bulan Rabiul Awal ini ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang boleh umat Islam banggakan, ya, sesuatu yang umat Islam perlu cakna dalam bulan Rabiul Awal ini. Apa dia para penonton, apa dia para pendengar? Apa yang kita perlu cakna, apa yang perlu kita ambil tahu tentang bulan Rabiul Awal? Sudah pastinya ialah bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Maulidur Rasul ini, makna Maulidur Rasul adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat ya para jemaah, para penonton, para pendengar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Nanti Ustaz Husin nanti ana call balik, ana tengah live sekarang ni. Nanti call nanti balik nah. Baik, jazakallah. Baik muslimin, muslimat, penonton dan pendengar, ya, kita cuba sambung kembali topik kita, bual bicara kita pada malam ini. Ya, bila sebut Rabiul Awal, ini bermakna bulan Rabiul Awal ini adalah bulan Maulidur Rasul. Apa dia Maulidur Rasul? Maulidur Rasul adalah bulan kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para penonton dan para pendengar sekalian, ya, bila kita sebut hari kelahiran, ya, hari lahir, hari dilahirkan baginda Nabi SAW, ya, kata jumhur ulama, ya, saya ulang sekali lagi, jumhur ulama mengatakan bahawa hari kelahiran dilahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mana sumber dia? Ya, mana faktanya? Ya, boleh kita tengok, boleh kita rujuk dalam kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah hafizahullah, ya, pada muka surat 279, ya, bagaimana beliau mencatatkan dalam karya beliau ini, dalam tulisan-tulisan beliau ini. Ya, saya bacakan sepintas lalu secara ringkasnya, ya, pada muka surat 279. Wulida salawatullahi wasalamuhu alaihi yaumul ithnain. Ya, dilahirkan
ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada hari Isnin Ats-Tsani Asyara, pada 12 min Rabi'il Awal Amul Fil, iaitulah pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, Amul Fil. Sebab itu para jemaah sekalian, ya, beliau nakalkan juga pandangan daripada Imam Ibn Kathir rahimahullah, ya, dinakalkan, ya, dicatatkan pandangan yang diutarakan oleh Imam Ibn Kathir. Apa Imam Ibn Kathir sebut? Wa hadha ma la khilafun fihi annahu wulida yaumul itsnain. Imam Ibn Kathir sebut, ya, yang dinakalkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah hafizahullah, dan ini kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal pada hari Isnin Amul Fil ini. Wa hadza ma la khilafun fihi wulida annahu wulida yaumul Itsnain. Tak ada khilaf, ya. Ulama bersepakat, jumhur ulama bersepakat tentang apa? Tentang jatuhnya hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin pada tahun gajah. Ya, boleh lihat pada kitab beliau An-Nubuwah wal Anbiya, ya, oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada muka surat 279, dan dikatakan di sini wal jumhur. Apa makna wal jumhur? Maknanya jumhur ulama ala annahu fi tsani asyara min Rabiul Awal. Jumhur ulama bersepakat bahawa, ya, hari kelahiran baginda Nabi SAW pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Jadi jelas pada kita, ya, pada para jemaah sekalian, ya, jelas pada penonton, jelas pada pendengar bahawa walaupun di sana ada pandangan, ya, bukan 12 Rabiul Awal, ya, mungkin 15 Rabiul Awal, ya, 20 Rabiul Awal atau sebelum pada itu lagi, iaitu pandangan-pandangan. Tetapi jumhur ulama, ya, secara bersepakat mengatakan bahawa 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari Isnin. Dan ini dikuatkan, ya, dinakalkan, dicatatkan, diambil sumbernya di mana? Sumbernya adalah Nassun alaihi Ibnu Ishaq fi Sirah, ya, diambil daripada Sirah Ibnu Ishaq. Berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu qala, kata Ibnu Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul fil yaumul itsnain ats-tsani asyara min syahri Rabi'il Awal. Maka jelas pada kita, ya, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyatakan bahawa memang benar begitu. Jadi sepakat kita, ya, sepakat kita hari kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya para jemaah sekalian, ya, para penonton, ya, para pendengar live langsung pada malam ini, ya, mengapa kita buat, ya, kita sambut majlis Maulidur Rasul, ya, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Ya, apa sebab? Kenapa kita buat majlis sambutan, ya? Kenapa kita buat majlis selawat? Kenapa kita buat majlis Maulidur Rasul? Apa sebab? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan, ya, para penonton dan para pendengar sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah insanun kamil. Insanun kamil. Ya, saya ulang sekali lagi,
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah disebut oleh para ulama dengan insanun kamilun, insan yang sempurna. Terminologi insanun kamil ini bukanlah diguna pakai oleh seorang saja para ulama, ya, dia diguna pakai oleh ramai para alim ulama. Al-Azhar sendiri pun menggunakan term istilah insanun kamil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kesamaran apa-apa, ya, para jemaah, para penonton pendengar sekalian. Ya, kalau ada orang kata, orang sebut bahawa tak boleh guna istilah insanun kamil ini, tak sesuai, tak tepat, ya, mustahil. Kalaulah Al-Azhar menggunakannya, ya, kalaulah Dr. Abdul Karim Zaidan, para ulama-ulama lain menggunakan, maka boleh kita gunakan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Insanun kamilun, insan makhluk Allah yang sempurna penciptaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita katakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai insanun kamil? Kenapa? Kenapa manusia yang sempurna penciptaannya, ya, manusia yang sempurna penciptaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab dan kerananya muslimin muslimat rahimakumullah, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia, sempurna dari sudut mana? Ya, Allah cipta Nabi, Allah lahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah munculkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi Allah ini. Kenapa? Sebab untuk menyempurnakan kepada manusia. Sempurna dari sudut mana? Dari sudut mana kesempurnaan itu yang boleh kita ambil? Semua sudut para jemaah penonton sekalian. Semua sudut. Kita tengok dari sudut mana? Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utuskan membawa akidah yang benar. Akidah yang benar, akidah yang betul, akidah yang sahih. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada umat, iaitulah keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, penyembahan yang sebenar-benarnya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jemaah sekalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya jangan sekali-kali syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuba kita baca surah Al-Luqman, kan? Kita baca surah Al-Luqman, bagaimana Allah rakamkan, ya, Luqmanul Hakim, ya, surah Luqman. Bila mana dirakamkan Luqmanul Hakim ini nasihatkan anak dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya lan tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berpesan. Pesan Luqman kepada anak dia, jangan kamu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tengok para jemaah sekalian, ya, tengok tuan-tuan dan puan-puan, ya, lihat dan dengar, ya, para penonton sekalian. Allah rakamkan pada kita, ya, pada makhluknya, ya, pada umat Nabi SAW, supaya jangan syirik. Nabi dididik oleh Allah, Nabi ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi diberikan mukjizat Al-Quran pada baginda Nabi SAW sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia seluruh alam. Syirik adalah satu dosa yang sangat besar, ya, menyekutukan Allah.
Nabi ajar umat dia, ya, Nabi ajar saya, Nabi ajar para alim ulama, Nabi ajar para sahabat, ya, sampai kepada kita. Sifat syirik ini Nabi pesan betul-betul, la tusyrik billah, jangan kamu syirik pada Allah. Pada masa yang sama, para jemaah, para penonton, ya, para pendengar sekalian, ya, Nabi SAW mengajar akidah yang benar pada kita. Ya, ni kita tengok dari sudut kesempurnaan akidah, kan? Ya, Nabi mengajar kita, tunjuk akidah yang betul. Macam mana? Ya, Nabi tak mengatakan bahawa Allah itu berjisim. Ya, Nabi SAW tidak mengajar umatnya supaya mengatakan bahawa Allah itu bertangan. Ya, yang akidah yang sahih, akidah yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang diturunkan ilmunya, yang difahamkan oleh sahabat dan para ulama. Maka Nabi tak pernah mengajar kita supaya berakidah, meyakini, mempercayai bahawa Allah itu berkaki, Allah itu ada mata, ya, Allah itu bertempat, Allah itu berjihad, Allah itu berarah, ya, seperti golongan Mujassimah, golongan Musyabbihah ataupun Wahabi sekarang ini yang mengatakan bahawa Allah itu bertempat. Itu salah, ya, itu tak berapa tepat. Kita jangan begitu, ya, para jemaah, para penonton sekalian, ya, para pendengar. Ya, kita ambil akidah yang benar, akidah yang sempurna yang disampaikan, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW pada kita. Ya, semua itu kita tolak. Kita tolak bagaimana? Nabi ajar kita bagaimana? Nabi ajar kita dengan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jelas pada kita para jemaah sekalian. Ya, Allah sebut pada kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas, ya, ayat yang terakhir. Ya, baginda Nabi SAW mengajar kita, mengatakan bahawa walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila mana kita membuka kitab tafsir, para ulama mufassirin mengatakan bahawa kufu wan ahad ini jangan kita katakan Allah itu sama macam manusia, sama macam makhluk. Maknanya apa? Maknanya Allah itu tak sama dengan makhluk. Allah itu tak sama dengan penciptaannya. Hasil ciptaan Allah, dia tidak sama dengan penciptanya. Kufu, tidak sama, tidak serupa, tidak sebanding, ya, maknanya berbeza. Jadi inilah, ya, inilah akidah, ya, yang dikatakan dibawa, ya, akidah yang dikatakan sempurna yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan bila disebut baginda Nabi SAW ini sebagai insanun kamil, insan yang sempurna, ya, kita boleh lihat dari sudut mana insan yang sempurna. Ya, baginda Nabi SAW insan yang sempurna dari sudut mana? Ya, dari sudut ibadah. Yang keduanya, ya, dari sudut ibadah. Bagaimana, ya, para penonton, ya, para pendengar sekalian, bila mana baginda Nabi, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, aqimus salah, dirikanlah solat, tunaikanlah solat. Persoalannya, macam mana nak solat? Bagaimana nak melakukan solat? Maka mestilah bila kita sebut bagaimana nak menunaikan solat, ya,
bagaimana nak melakukan ibadah sembahyang, ibadah solat, maka tidak lain dan tidak bukan kita refer semula, kita balik semula kepada contoh sempurna, contoh yang sempurna yang ditunjukkan oleh insanun kamil, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut solat, dari sudut ibadah. Cuma saya nak pesan ya pada penonton, para pendengar, untuk diri saya dan kita semua, bila solat ni solatlah betul-betul ya, kita ambil wuduk dengan baik, dengan sempurna ya. Bila kita solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Juga pada masa yang sama, ajaklah anak-anak ya, sidang penonton, ya, sidang pendengar sekalian, ajaklah anak-anak, suruhlah anak-anak solat ya, minta anak-anak kita menunaikan solat, suruh anak-anak kita menunaikan solat. Memang payah, memang sukar ya. Kita nak suruh anak-anak solat, anak-anak sembahyang ni, ya Allah, Allah yang maha mengetahui, memang payah kan. Tambah-tambahlah waktu subuh, la ilaha illallah, payah sungguh. Tapi inilah jihad kita, para penonton, para pendengar, para ibu, para ayah, para pelajar, muslimin, muslimat rahimakumullah yang mendengar pada malam ini, yang berbual bicara bersama dengan saya pada malam ini. Suruhlah anak-anak kita solat ya, nasihat anak-anak, abang, kakak, solatlah, solat, sembahyang ya. Suruh anak-anak kita solat, suruh anak-anak kita sembahyang ya. Tak apa para jemaah sekalian, biar mulut kita ini suruh anak-anak itu solat. Abang solat, kakak dah solat ke belum, adik dah solat ke belum, dah sembahyang ke belum. Sebelum anak-anak nak keluar main ya, sebelum anak-anak nak bermain di luar, kita tanya dulu, abang dah solat belum, adik dah solat belum, dah solat asar belum, dah solat maghrib belum. Nah, inilah tugas kita, tugas untuk menyempurnakan tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi dah selesai, tugas para Nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai, sudah sempurna. Kita menyempurnakan lagi tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ya, mengajar anak-anak sembahyang, suruh anak-anak solat. Ya, para ibu dan para ayah jangan lupa. Ya, saya pesan sekali lagi. Saya pesan untuk saya jugalah. Ya, saya pesan untuk saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya. Ya, sama-sama kita menyuruh anak-anak kita menunaikan solat. Ya, solat, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Solat ini adalah kewajipan umat Islam. Solat ini kewajipan ibu dan ayah untuk menyuruh anak-anaknya menunaikan solat. Ya, walaupun anak kita 6 tahun, ya, walaupun anak kita 7 tahun, walaupun anak kita sudah 8 tahun, ya, kita suruh anak-anak kita solat, suruh anak-anak kita sembahyang. Ini kenapa? Inilah yang dibawa, ya, mission yang dibawa, misi yang dibawa oleh insanun kamil, ya, insan yang sempurna dari sudut penciptaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan, ya, dari sudut ibadah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Mengajar para umat supaya menunaikan solat. Baik. Itu perkara yang kedua, ya, mengenai sempurnanya baginda Nabi SAW, ya, mengajar umatnya supaya beribadah dengan betul, ya, beribadah
dengan sempurna. Perkara yang seterusnya para jemaah sekalian, kita lihat bahawa baginda Nabi SAW juga mengajar umatnya supaya apa? Bacalah Al-Quran. Ya, Al-Quran jadikanlah dia sahabat. Al-Quran bacalah selalu. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW pada umat. Inilah mission yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Membaca Al-Quran, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ya, tak kisahlah ya, Iqra ke, Muqaddam ke, Al-Quran sendiri ke. Maknanya apa? Ya, kalau saya lah sebagai ibu, sebagai ayah, ya, para penonton, para jemaah yang ada anak-anak ya yang masih kecil atau yang besar, ya, jangan sekali-kali ya kita abaikan anak-anak, ya, anak-anak kita daripada tidak membaca Al-Quran. Ya, jangan lalai, ya. Jangan lupa kita sentuh, jangan lupa kita membaca Al-Quranul Karim. Orang hari ni dah lupa dah. Ya, kadang-kadang ialah susah juga kan. Susah juga kadang-kadang manusia sekarang dia agak sibuk, agak busy. Tapi ingat para jemaah sekalian, jangan kita lupakan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita lupa dan lalai untuk membaca Al-Quran. Biarlah di mulut kita, bibir mulut kita ini sekurang-kurangnya bacalah satu ayat, dua ayat, satu surah pendek, surah Al-Quran dalam Al-Quranul Karim. Baca qul huwallah tak apa, ya, baca 3 qul pun tak apa. Jadi mulut kita, hati kita, insya-Allah sekurang-kurangnya ingatkan pada Al-Quranul Karim. Kenapa? Sebab ini jaminan Nabi SAW, mission yang sempurna daripada insanun kamil ini. Ya, insanun kamil ini mengatakan bahawa Al-Quran ini ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mission yang sempurna daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa jangan kita lupa baca Al-Quran. Dekatkan diri kita membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini ya'ti yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti. Siapa yang datang? Nabi SAW sebut Al-Quran ini akan datang. Datang pada siapa? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada sahabat yang membacanya, sahabat yang memegangnya, ya, sahabat di dunia dulu yang menciumnya, yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberi syafaat. Baik, ya, cuma saya nak sebut para jemaah sekalian, ya, bila kita baca Al-Quran, ya, bila kita nak baca Al-Quran, pertama sekali bila dah buka Al-Quran itu, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jangan lupa. Ya, saya sebut untuk diri saya dan kita semua. Bila buka Al-Quranul Karim, bila buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa para jemaah sekalian, jangan lupa sidang penonton, sidang pendengar di luar sana, bila buka Al-Quran, bacalah kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa
sebut Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan mulut, lidah, lisan kita menyebut dua kalimah ini. Kenapa para jemaah sekalian? Sebab kadang-kadang bila kita buka Al-Quran, ya, sebab mulut, sebab lidah kita tidak dibiasakan dengan kalimah auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang kita lupa. Kan? Lupa nak baca la ilaha illallah. Yalah manusia kan. Lupalah. Jadi biar kita biasakan mulut kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ya para jemaah penonton sidang pendengar sekalian. Ya, mudah-mudahan ya kita biasakan dua kalimah yang ringan, dua kalimah perkataan yang senang, mudah disebut ini. Mudah-mudahan ada ganjaran pahala ya, kita dijauhkan juga. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada iblis dan syaitan. Baik. Yang ketiga para jemaah sekalian, ya, yang ingin saya sentuh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insanun kamil ini, ya, insanun kamil ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat kamil, sempurna dari sudut mana? Sebab sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, missionnya membawa akhlak yang terbaik. Ya, tadi yang pertamanya akidah yang betul, akidah yang benar, akidah yang sahih, ya, bukan akidah yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah seperti mana golongan Yahudi dan Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan dan anak Tuhan dan sebagainya. Tidak. Ya, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidah yang benar, mentauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang layak disembah. Dan saya sentuh tadi bahawa, ya, Ustazku sentuh bahawa akidah yang dibawa, sempurnanya akidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tak pernah ajar umatnya supaya berakidah Allah itu bertempat. Tidak. Ya, Allah tidak bertempat. Ya, Allahu mawjudun bila makan. Allah itu wujud, tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertangan, Allah tidak berkaki, Allah tidak berjisim dan sebagainya. Ya, itu akidah yang benar. Kalau yang mengatakan ada Allah itu bertempat, berkaki dan sebagainya, itulah golongan musyabbihah, golongan mujassimah, ya, yang ada pada zaman sekarang ini, yang digelar disebut sebagai golongan Wahabi. Baik. Yang ketiganya para jemaah sekalian, iaitulah sempurnanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa mission akhlak yang terbaik, Allahu akbar. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu akhlak, satu qudwah hasanah dari sudut akhlak yang sangat terbaik. Bagaimana para jemaah sekalian? Dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut. Ini Nabi contoh, ya, satu contoh di antara banyak-banyak contoh yang mudah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, ya, membimbing, ya, menyentuhi para sahabatnya dengan akhlak yang terbaik. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Afshis salam. Sampaikanlah salam, sebarkanlah salam. Dan ini diguna pakai, diterapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, para sahabat tengok, para sahabat lihat. Bukan sekadar tengok, bukan sekadar lihat, tapi
menyontohi dan juga beramal apa yang Nabi SAW tunjukkan, ya. Para sahabat sentiasa dengan Nabi SAW, dengan sama-sama para sahabat bila berjumpa, bila bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok para penonton, tengok para pendengar, inilah akhlak yang ditunjukkan oleh insanun kamil, kesempurnaan dari sudut akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Memberi salam, ya, memberi salam nampak mudah, ya, nampak senang. Bila baca sirah, hebatnya Nabi SAW, boleh didik, boleh tarbiyah, boleh membimbing para sahabat. Afsyus salam, sebarkan salam, sampaikanlah salam. Ya, kita yakin bahawa para sahabat memang mereka ini sahabat Nabi SAW 100% boleh dikatakan mengikut baginda Nabi SAW dalam semua segi, semua bab. Cuba tanya diri kita. Kita cuba tanya diri kita. Tanya diri kita sendiri. Ya, kita tanya diri kita sendiri, kita macam mana? Adakah kita berjumpa dengan mak ayah, ya, kita memberi salam? Adakah kita bertemu rakan-rakan, para sahabat, sesama pelajar, sesama guru, sesama pensyarah, ya, sesama jiran, ya, sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, ya, saudara kita yang lain di luar sana? Adakah kita mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Atau kita tak mengambil, ya, apa yang disampaikan, dicontohi, dilakukan oleh insanun kamil ini, Nabi SAW. Ya, Nabi minta kita afsyus salam, sampaikan salam, sebarkan salam. Ya, lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diajar. Ya, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Atau kita change the word, ya, kita change the word, kita tukar kalimah itu dengan hi, good morning, morning everyone, hi, selamat pagi. Tengok para jemaah sekalian, tanya diri kita, adakah kita dengan lafaz Assalamualaikum yang dicontohi oleh baginda Nabi SAW, atau bagaimana? Ya, itu dari sudut akhlak. Ya, dari sudut akhlak baginda Nabi SAW. Begitu juga para jemaah, para penonton, para pendengar sekalian. Nabi mengajarkan pada sahabatnya, ya, bila kamu mendengar nama aku disebut, ya, bila nama aku disebut, kamu dengar saja nama aku disebut, maka kamu ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini akhlak, ya. Ini kesempurnaan yang ditunjukkan oleh insanul kamil. Ya, baginda Nabi SAW sebut, ya, barang siapa yang mendengar nama aku disebut, maka sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawatlah ke aku. Nampak para jemaah penonton pendengar, ya, Nabi SAW minta kita supaya apa? Dengar saja nama dia, dengar saja nama baginda, dengar saja nama Nabi Muhammad SAW sebut, ya, maka kita sebut. Ini di antara akhlak, adab yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW pada umat dia. Ya, sekurang-kurangnya bila dengar nama Nabi Muhammad, kita sebut apa? Ya, Nabi Muhammad SAW, kita sebut apa? Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Para jemaah sekalian,
ikut sama-sama dengan saya, ya, sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu, ya. Jangan lupa, ya, sekali lagi, bila kita dengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita sebagai akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita umat sebagai adab umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut apa? Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya. Sudah 42 minit kita bersiaran ini, para penonton, para pendengar sekalian. Tekak pun rasa haus juga kan, bila bercakap lama ni, ya. Alhamdulillah, saya di rumah, di Gombak, ya. Kami masih lagi dalam PKPB, tak boleh kita keluar ke mana-mana sesuka hati, ya. Kami masih lagi di bawah kurungan lah kan, tak boleh keluar, tak boleh nak keluar mana-mana kecuali kalau ada hal-hal yang penting, ya. Patuhi SOP. Kata orang kampung saya lah di Alustaq, kampung di Kedah, mereka kata bahasa kampung lah, ni bahasa kampung, ya, bahasa kampung Kedah. Orang Alustaq cakap macam ni lah, stay at home, ya, stay at home, stay at home. Ni orang kampung saya lah. Teringat kat mak dengan ayah, lama tak balik kampung. Baik, ada satu dua perkara para jemaah penonton, para pendengar sekalian, ya. Jadi tuan-tuan pun yang mana PKPP ni, duduklah kat rumah, ya, jangan keluar mana-mana, insya-Allah. Baik, dengan masa yang berbaki lebih kurang 20 minit ini, lebih kurang, para jemaah sekalian, para penonton, ada satu dua perkara yang perlu kita bicarakan, ya, kita sentuh sedikit, ya, untuk mengakhiri kita punya bual bicara pada malam ini secara ringkas. Bila mana tahun ke tahun, ya, daripada 1000 tahun dahulu hinggalah sekarang, ya, sampailah sekarang ini, kita menyambut, kita buat majlis Maulidur Rasul, kita buat perarakan, ya, kita sambut Maulidur Rasul ini dengan berbagai sambutan, ya. Ada yang berqasidah, ya, ada yang tausiah, menyampaikan kuliah, ceramah, ada yang membaca madaih, puji-pujian, ada yang berzanji, ada yang berselawat, dan berbagai-bagai acara dilakukan. Persoalannya para jemaah sekalian, apakah boleh kita buat Maulidur Rasul ni? Adakah boleh kita lakukan, kita buat, ya, majlis Maulidur Rasul? Sebab ada suara-suara fitnah di luar sana menyebut bahawa Maulidur Rasul ini bid'ah, ya, tak boleh buat, bid'ah dolalah, benda baru yang sesat. Ini sangat berbahaya para jemaah, para penonton, para pendengar sekalian, ya. Ini sangat berbahaya pandangan-pandangan yang begini, ya. Awas, ya, sahabat-sahabat, ya, kawan-kawan, ya, para penonton, pendengar di luar sana, jangan kita terikut-ikut golongan-golongan yang begini, ya. Itu tak betul, itu fitnah yang dahsyat, ya. Ini tak betul. Pandangan-pandangan itu agak tersasar dan kurang tepat. Ya, siapa-siapa sahaja yang berpandangan bahawa Maulidur Rasul ini adalah bid'ah dalalah, ini satu perkara yang sangat mendukacitakan umat Islam seluruhnya. Pada dasarnya para jemaah sekalian, sememangnya baginda Nabi SAW pada zamannya, ya, tidak ada satu perayaan, satu sambutan yang dibuat, ya,
Tidak ada. Ya, untuk sambutan kelahiran baginda Nabi SAW itu tidak ada. Itu betul, itu boleh kita terima. Tetapi mengatakan bahawa tidak boleh dibuat, tidak boleh dilakukan Maulidur Rasul, Maulid Nabi ini sempena hari kelahiran Nabi SAW sebab Nabi tak buat, jadi dia bid'ah dalalah, ini kurang tepat, ini tak betul. Ya. Cuba bayangkan para penonton, para pendengar, bagaimana ulama yang hebat, yang besar namanya, besar jasanya kepada Islam, kepada umat Islam seantero dunia, sejak daripada 5, 6, 700 tahun dahulu, lama dahulu. Imam As-Suyuti rahimahullah hafizahullah, Imam As-Suyuti mengatakan harus, boleh, beliau membenarkan mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Bayangkan para jemaah sekalian, Imam As-Suyuti Al-Fatawa Al-Hawi, ya, dalam kitabnya itu Imam As-Suyuti rahimahullah Al-Hawi lil Fatawa mengatakan bahawa boleh, ya, dibenarkan, sangat baik sambutan Maulidur Rasul dibuat, ya, sempena dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang hebat, ya, besar namanya, besar jasanya pada umat Islam, mengarang banyak kitab, berpuluh kitab, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan ulama namanya besar, namanya hebat, jasanya besar, seperti mana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami, ya, Al-Iraqi. Ini nama-nama besar, tokoh-tokoh besar yang menghafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis, pun membenarkan, pun bersetuju dengan majlis sambutan Maulidur Rasul. Ya, takkanlah kita ni, ya, yang menghafal 10 hadis, itu pun kalau laptopnya berfungsi. Kalau laptopnya tertutup, ya, tak ada elektrik, maka hafalan hadis itu pun tak adalah. Ya, kita yang hafal 10 hadis, yang tak hafal 10 hadis, ya, yang hadis pun tak tahu, sanadnya pun tak tahu, perawinya pun tak hafal, hadisnya pun hafal sekerat separuh saja, kita mengatakan perkara ini tak boleh dibuat, tak boleh dilakukan. Ya, maknanya bukan ulama yang bermasalah, ya, bukan kita ulama yang bermasalah, kamu yang bermasalah, anda yang bermasalah. Jadi berubatlah, ya, berubatlah, makanlah ubat banyak-banyak. Jadi yang mengatakan bahawa tak boleh buat Maulidur Rasul ini dia kena makan ubat bagi banyak sikit lah. Ya, kalau tak sembuh pun mungkin gila terus, senang kan. Kan. Minta maaf nah, iklan sikit kan. Baik. Yang kedua, ni syubhat dan fitnah. Ya. Ini syubhat dan fitnah yang maha besar ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tagline kita, laukana bainana laukana bainana ya Rasulullah. Kalau Rasulullah berada di samping kita sekarang ini, pastinya golongan yang begini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suruh kena bunuh dah. Kenapa? Tuan-tuan, puan-puan, para penonton dan para pendengar sekalian, ada satu gerakan, ya, membawa satu ideologi dalam negara kita ini, ya, menyucuk jarumnya, menyuntik jarumnya kepada umat Islam supaya mempercayai bahawa, meyakini bahawa Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi dan Rasul akhir zaman. Sudah ada gerakan ini. Ini adalah syubhah ataupun fitnah ke atas baginda Nabi SAW. Dan umat Islam kena bangun mempertahankan, umat Islam kena mempertahankan baginda Nabi SAW dari difitnah oleh golongan-golongan ini. Dia menyatakan bahawa, ya, sebenarnya Nabi dan Rasul akhir zaman ini namanya bukan Muhammad, namanya adalah Ahmad. Nampak tak tuan-tuan?
Para jemaah penonton sekalian, inilah jarum-jarum yang akan merosakkan kasih sayang cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah gerakan-gerakan yang akan menghilangkan kasih rindu kita, cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi golongan yang pertama tadi, golongan yang mana? Golongan yang mengatakan bahawa tak boleh buat sambutan Maulid Rasul, haram, bid'ah, dalalah, sesat, masuk neraka dan sebagainya. Inilah golongan yang akan menghilangkan rasa kasih, rasa rindu, rasa sayang, rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengatakan bahawa Nabi dan Rasul akhir zaman bukanlah namanya Muhammad tetapi namanya Ahmad. Awas golongan ini para jemaah sekalian, penonton dan pendengar. Mereka akan menggunakan hujjah dalil Al-Quranul Karim. Dia membawa dalil, dia membawa hujjah daripada Al-Quran, surah As-Saff ayat 6. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar, sidang penonton, hati-hati dengan golongan ini. Golongan ini sedang berada, gerakan mereka bergerak dan berjalan. Cuma kita tak merasai dan tidak menyedari golongan ini. Golongan ini, para jemaah sekalian, dia suntik, dia brain, dia cucuk jarum supaya anak-anak umat Islam percaya bahawa Nabi dan Rasul akhir zaman ini bukan namanya Muhammad, namanya Ahmad. Kalau tak percaya, dia kata, hang buka Quran yang baca. Sila buka Al-Quran yang kamu baca sekarang, surah Al-Saff ayat 6. Kita pun buka, kan? Kita yang tak tahu ni, kita pun buka. Iyalah, betul lah. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. As-Saff ayat 6. Dia kata yang sebenarnya Nabi Rasul akhir zaman namanya Ahmad, bukan Muhammad. Jadi mai masuk geng kami. Tuan-tuan, sidang penonton, sidang pendengar, anak-anak pelajar sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah, jaga-jaga dan hati-hati. Ayat Al-Quran itu betul. Cara dia faham, dia manipulasi ayat itu, itu yang salah. Dia manipulasi ayat itu, cara faham ayat itu yang salah. Ayat Quran itu betul. Betul para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, muslimin, muslimat rahimakumullah, sedang penonton dan pendengar sekalian. Ayat surah As-Saff ayat 6 itu mengatakan bahawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ahmad. Ahmad itu dipopularkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam Al-Quran Allah popularkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Ada sebab, kenapa dan mengapa. Insya-Allah ada masa, ada lain, ada waktu, ada ketika, saya akan berbicara semula kenapa. Tapi yang pastinya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Taha, namanya Yasin dan sebagainya. Dan kita mengatakan bahawa nama Nabi kita yang dipopularkan dalam Al-Quran adalah Muhammad, berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada surah Al-Ahzab ayat 56, Al-Ahzab 56, maka Muhammadun aba hadin min nabiyyin ila akhiril ayah. Itu di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan nama Nabi kita dalam Al-Quran. Allah popularkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah syubhah yang dua terakhir ini yang mengatakan bahawa kalau yang orang yang buat Maulidur Rasul ini, Maulidur Rasul ni hukumnya haram.
buat maulid Rasul hukumnya haram. Memuliakan Nabi SAW pun haram juga. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini tak betul, ya. Fitnah itu tak betul. Cara berfikir itu tidak benar. Ya, kita mengatakan bahawa memuliakan Nabi SAW itu hukumnya syirik, ya. Memuliakan Nabi SAW itu hukumnya haram. La ilaha illallah. Ini tidak betul para jemaah sekalian. Sidang penonton, sidang pendengar, kita diajar, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para alim, para ulama kita. Untuk apa? Untuk kasih, untuk sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk muliakan, muliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para jemaah sekalian, saya membawa kitab tafsir, sebab mereka fitnah-fitnah ni, syubhat-syubhat mengatakan bahawa tak boleh memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang muliakan Nabi hukumnya syirik. La ilaha illallah. Haram muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak betul para jemaah sekalian, Ini adalah tak betul. Saya bawakan kitab tafsir, oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam jilid awal. Jilid yang pertama, kita boleh lihat pada tafsir surah Al-A'raf, tafsir surah Al-A'raf, tafsir surah Al-A'raf, ayat 157. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, sidang pendengar, jika ada tafsir ini di depan para jemaah, boleh lihat pada muka surat 446, 446 surah Al-A'raf ayat 157, khasnya pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falladzina aminu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu, wa'azzaruhu wa nasaruhu. Tuan-tuan, cuba lihat, cuba tengok apa kata para alim, para ulama kita. Wa'azzaruhu wa nasaruhu bimakna ayyi falladzina sadaqu bi Muhammadin wa'azzamuhu wa waqaruhu wa nasaruhu wa nasaru dinuhu. Apa yang saya nak petik di sini adalah para alim ulama tafsir mengatakan bahawa wa'azzaruhu wa nasaruhi dengan makna apa? Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa? Membenarkan dakwah, membenarkan ajaran, membenarkan syariat, membenarkan akhlak, membenarkan akidah, membenarkan ibadah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'azzamuhu, dan muliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi tertolaklah pada penonton sidang pendengar, sesiapa yang berpandangan di luar sana, menyemai fitnah, menyebarkan fitnah, syubhat kepada umat Islam, supaya yakin percaya bahawa siapa yang memuliakan Nabi SAW ini hukumnya syirik, wa na'udzubillahi min zalik. Jawablah dengan Nabi, jawablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir daripada saya pada malam ini, para jemaah penonton sidang pendengar, sebab itu kita buat Maulidur Rasul, kita buat majlis selawat, kita buat majlis selawat, qasidah berzanji dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita nak menyatakan bahawa inilah di antara kami rasa rindu, cara kami kasih, cara kami sayang, kami cinta pada kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami nak mengatakan bahawa ya Allah, ya Rasulullah, inilah di antara kami cinta, kami rindu, kami kasih dan kami sayang, kami suka pada kamu, cinta pada kamu ya Rasulullah. Dan kita
kita buat, suka pada majlis selawat, suka pada majlis Rasul ini bukan saja-saja, ya, ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut kata apa? Qul bi fadlillah bi rahmatihi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ya, kata Ibnu Abbas, ya, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dengan kurniaan Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, dia kata Ibnu Abbas, bila mana ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, rahmat di situ kata Ibnu Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau Allah suka dengan Nabi SAW, ya, Allah berselawat, ya, Allah puji, malaikat berselawat, malaikat puji, malaikat mendoakan, Allah mendoakan. Bagaimana kita manusia, bagaimana kita umat Nabi SAW, bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita dengan baginda Nabi SAW, pastinya kita juga akan mengikut cara Allah, cara para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji, berdoa, ya, mendoakan, memuji, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para jemaah sekalian, ya, yang terakhir daripada saya pada malam ini insya-Allah, ya, bila mana Allah sebut dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cuba tengok, ya, bagaimana ulama nahwu, ya, ulama dalam bidang nahwu mengatakan bahawa ayat ini Allah mulakan dengan kalimah in. Apa fungsi in ini dalam ilmu nahwu? In adalah litaukid. Apa makna litaukid? Litaukid ini adalah penguat. Ya, penguat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak mulakan ayat ini dengan kalimah in pun, Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, pun power dah, pun hebat dah. Tapi dah Allah mulakan dengan innallaha, ya, Allah kuatkan taukid. Allahu akbar, para jemaah sekalian, ya. Dan kita tengok bagaimana bila mana ayat ini, ya, ayat ini para jemaah sekalian, ya, saya ada catat sikit, ya, ya, terakhir daripada saya ini insya-Allah, ya, bagaimana ayat ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, bila mana Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Hazihil ayah syarafallahu biha rasulihi alaihi as-salatu wassalam hayatihi wa mautihi. Maknanya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini Allah muliakan, syarafallah, Allah muliakan biha, dengannya. Dengan siapa? Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan. Hayatihi wa mautihi. Ya. Dalam Nabi hidup Allah muliakan, Nabi wafat, Nabi meninggal pun Allah muliakan. Jadi maknanya apa? Tak betul lah para jemaah sekalian, ya. Kalau orang kata fitnah syubhah di luar sana kata kalau buat mandu Rasul ini untuk memuliakan Nabi itu hukumnya syirik, itu tak betul, ya, itu tak benar, kurang tepat, ya, para jemaah sekalian. Dan yang terakhir pada saya, ya, daripada ustazku, mari kita hayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, orang bakhil adalah orang yang tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bagi dia sebut? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu alladhi man dhukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang bakhil itu adalah seorang yang
bila dia dengar nama aku disebut, ya, umat Nabi dengar nama Nabi disebut, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini adalah riwayat Imam Tirmizi. Hadis adalah hasan, sahih. Baik, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dengar nama Nabi, dia buat tak tahu saja, maka orang ini Nabi katakan adalah bakhil. Bakhil di mana ni para jemaah sekalian, penonton sidang pendengar? Bakhil yang Nabi sebut ni bakhil di mana? Adakah bakhil di dunia? Wallahu a'lam bisawab. Ya, pastinya wa na'udzubillah, jangan umat ini yang sombong ini tak mahu sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak bakhil di dunia, ya, dia tidak bakhil di akhirat. Ya, wa na'udzubillah. Ya, bagaimana itu orang yang mendengar Nabi, bagaimana orang yang diajak, jom majlis selawat ni, jom kita bersama dengan para alim ulama, ya, kita sama-sama berselawat kepada Nabi SAW. Dia kata, tanpa apilah di majlis bid'ah dalalah. Awas para jemaah, sidang penonton dan sidang pendengar sekalian, awas. Mudah-mudahan kita tidak menjadi umat Nabi SAW yang bakhil di dunia, yang bakhil di akhirat. Wahaza wabillahi taufiq. Ya, yang baik daripada Allah, yang serba lemah itu kelemahan saya sendiri. Ya, saya mohon maaf jika ada saya terkasar bahasa, ya, dalam saya berbual bicara pada malam ini. Ya, mohon maaf banyak-banyak jika saya terkasar bahasa, tertinggi suara, ya, menyentuh hati sanubari tuan-tuan yang tidak baik. Saya mohon maaf. Ya, segala yang baik, yang buruk itu datang, hakikatnya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang lemah itu, yang cacat itu adalah kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah jika dikurniakan umur yang panjang, kita akan bertemu dan berjumpa lagi dalam bual bicara yang lain. Wahaza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah.